Kewangan, masalah kewangan menyebabkan stres. Stres isu kesihatan. Bila dah stres, tak boleh kawal, asyik bergaduh, tak cukup duit, apa kesan dia? Masalah penceraian, pergaduhan, severe anxiety, depression. So isu berkenaan adalah related. Kita tak perasan. Masalah kesihatan bukan saja apa yang kita nampak dengan mata kasar. Contohnya, kalau dapat COVID-19, siapa pernah kena COVID-19 kat sini? Ramai. Masuk hospital, ada yang masuk hospital? Berapa kali kena? Ada yang lebih daripada 1-2 kali. Kenapa kena 2 kali? Tak habis. Immunity. Okey. Kenapa 2 kali? Kenapa 3 kali? Berapa kali kita boleh dapat COVID sebenarnya? COVID dah habis belum dekat Malaysia? Belum. Agak-agak kes berapa sekarang ni kalau dilaporkan harian? Ada orang perasan ambil tahu? 6,000? Masih lagi 6,000? Tak logik kan? Tak sampai 200 dah seminggu. Agak-agak kenapa orang tak, kes tak banyak? Agak-agak kenapa? Sebab vaksin ke? Sebab immune system kita ke? Agak-agak kenapa? Saya rasa satu je. Ramai orang dah delete MySejahtera. Ada lagi. Yang dah delete, kena COVID, tak boleh lapor. So dia duduk kat mana? Kat rumah, demam, batuk, sesama. Which is bagus sebab tak adalah sampai di level 4-5. 4-5 tu macam mana? Stage apa 4-5? Masuk hospital, kena intubate. Semasa kita banyak dulu semasa varian apa? Ingat tak nak Delta? Sekarang ni varian apa COVID? Tak tahu dah Lepas Delta, Omicron, Sub-Omicron. Sub-Omicron nama apa sekarang terbaru? Arcturus pernah dengar? Tak glamour dah COVID sekarang Sebab itulah ada yang kena 2, 3, 4. Sebab 2, 3, 4 kali maksud saya. Sebab varian dah berbeza. Apa yang membantu kita sekarang adalah badan kita dah di-prepare awal-awal dengan bantuan vaksin. Vaksin yang diberi kat kita tu apa? Cair tu apa sebenarnya dalam tu? Adakah microchip? Bukan. So dia bagi apa? Virus COVID. Betul ke virus COVID yang diberi kat kita? So kalau bagi virus kat COVID, kita kena jatuh sakit kena COVID. Betul? Tak. Kenapa? Sebab virus yang diberi itu yang dah lemah atau dimatikan. Sebab apa? Bila masuk dalam badan kita, sistem imun badan kita kenal lagi awal-awal. So bila dapat jangkitan betul, dia dah protect badan kita. Okay? Tapi tak semua dia bagi virus. Kalau Sinovac dia bagi virus, AstraZeneca bagi virus. Tapi kalau Pfizer dia bagi apa? Dia bagi apa Pfizer? Ramai orang marah, aku dapat Pfizer. Kenapa? Dia bagi lagi teknologi baru lah. Dia ambil protein daripada virus saja, bagi kat kita supaya imun badan kita berjaya. So tuan-puan, dah tahu dah macam mana nak mendepani penyakit. Itu penyakit berjangkit. Okay? Tahu macam mana nak elak. Tahu macam mana bila dah demam perlu buat apa, tindakan apa perlu buat dan sebagainya. Dah tahu masa single ni. Tapi dalam keluarga, banyak lagi penyakit yang senang kita peroleh kalau kita tak jaga tingkah laku kita. Okay? Penyakit yang tidak berjangkit. Contoh penyakit tak berjangkit apa? Puasa. Okey, saya terima. Lagi selain daripada tu? Sakit hati? Kencing manis. Lagi? Darah tinggi. Paru-paru berair. Itu dah condition. Dia bukan penyakit. Keadaan bila dapat jangkitan. Gout. Ada sebut gout tadi? Gout, okey. Buah pinggang, jantung dan sebagainya. So tuan-puan, sebenarnya penyakit tu boleh kita elak dengan tingkah laku kita. COVID kadang-kadang susah kita nak elak. Dia penyakit berjangkit. Apa lagi penyakit jangkit selain COVID-19? Influenza. Sekarang ni banyak kes influenza A dan B. Influenza ni sebenarnya adalah demam selsema biasa saja. Dan dia
Bila sebut virus, dia sejenis mikroorganisme yang self-limiting. Dia akan mati sendiri tanpa rawatan pun. Tapi jangan kau cakap saya bila dah kena virus tak dapat ubat. Tak, dia bergantung pada sistem imun badan kita sendiri juga. Demam denggi. Siapa pernah kena demam denggi? Berapa kali kena? Sekali masuk hospital. Ada yang kena lebih 2 kali? Atau tak perasan kena demam denggi? Demam denggi tak ada ubat dan tak ada juga vaksin sebab disebabkan oleh virus. Bila sebut virus, dia tak ada vaksin. Bila sebut virus, dia tak ada antibiotik, maksudnya tak ada ubat. Tapi denggi memang tak ada vaksin lagi pun. So sebenarnya denggi boleh kena 4 kali sebab dia ada 4 jenis dia virus dia. Kalau COVID banyak jenis. So kalau kena demam denggi, masuk hospital, doktor bagi apa? Air bukan ubat. Kenapa tak ada ubat denggi? Sebab tak jumpa lagi ubat-ubat tertentu untuk merawat. Tapi tak semestinya kita tak perlu dapatkan rawatan. Ingat, masalah kesihatan, penyakit merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita tingkatkan keimanan atau hapuskan dosa-dosa kita. Alright? So demam denggi, apa lagi? Sekarang ni banyak penyakit-penyakit apa seperti COVID-19, apa lagi? Pernah dengar monkeypox? Ebola, Malaysia tak ada Ebola, kat Afrika banyak. Monkeypox, pernah dengar? Ada 2 kes dekat Malaysia, dah ada monkeypox. Sedang berjangkit, tapi kalaulah kita close contact dengan orang yang kena monkeypox, macam chickenpox, dia akan ada cecair. Kalau tersentuh cecair, orang yang dekat dengan kita sedang akan berjangkit. Pertasis, pernah dengar? Patuk kokol, ada kes dekat rompin, ada viral kan, jangan masuk rompin dan sebagainya. Itu penyakit lama. Kita dah ada vaksin. Perempuan dah diberi vaksin batuk kokol, pertasis. So kalau kena, dia tak adalah menyebabkan kematian. Tapi kalau kanak-kanak, senang boleh menyebabkan kematian sebab batuk dalam keadaan bakteria menghalang kehak kita keluar. Bayangkan kita batuk terbahak, kehak tak boleh keluar. Apa perasaan? Susah untuk bernafas. Dewasa boleh, tapi kadang-kadang akan menyebabkan masalah kematian. Saya ni sebenarnya tak nak cerita banyak, tapi benda ni je saya nak cerita dalam tempoh sejam lebih ni. Faktor bagi kesihatan saya dah sentuh tadi, bukan sahaja masalah kesihatan fizikal yang ternampak dengan mata kasar, tapi juga mental. Amalan cara sihat, penyakit keturunan ada juga. Contoh penyakit genetik apa? Kencing manis, darah tinggi, kanser, gout, semuanya salah. Itu penyakit tidak berjangkit, non-communicable disease. Penyakit genetik adalah penyakit yang ada dalam DNA, genes, kromosom. Genes tu bukan jin syaitan. Genes, mak ayah kita. Bila dah, thalassemia. Selain daripada thalassemia, allergic tidak, hepatitis B tidak, itu sexually transmitted diseases. Down syndrome, bukan genetik tapi defects pada kromosom. Autism pun bukan. Pernah dengar tak penyakit seperti anemia? Defects kepada vitamin. Kalau situasi macam mengandung, anemia itu bukan genetik. Pernah dengar tak bipolar? Penyakit psikiatrik. Penyakit psikiatrik banyak keturunan. Bipolar, skizofrenia. Pernah dengar skizofrenia? Epilepsi, sawan, itu berketurunan. Yes. Banyak lagi penyakit keturunan. Contoh maple syrup uric disease. Pernah dengar? Pelik sekarang ni. Tuan-tuan tak tahulah kenapa banyak penyakit-penyakit pelik yang dulu tak ada. Mungkin kehidupan kita, mungkin pembangunan kita, makanan pun pelik-pelik boleh menyebabkan. Mungkin sekarang kanser pun bukan penyakit berketurunan. Dia tak ada. Kita semua ada sel. Yang membezakan orang yang dapat kanser, sel tu trigger jadi cancerous atau tumorous. Kenapa? Kerana amalan, makan tak betul, tak aktif dan juga banyak benda. Bukannya tiba-tiba je dapat kanser. Kita semua sel, ada sel-sel tertentu yang boleh trigger jadi kanser kalau kita tak jaga cara hidup kita. Saringan kesihatan, kena tahu siapa yang pernah buat cek darah kat sini. Mesti ada kan, nak masuk universiti, nak masuk kerja, diwajibkan buat, betul. Tapi kalau dah berkahwin 35 tahun ke atas, wajib buat berapa kali setahun? Sekali setahun. Kita cek apa? Darah kita dia cek apa biasanya? Kencing manis, glukos dalam darah lagi,
kolesterol, hyperkolesterolemia, dyslipidemia, yang dipanggil lipid profile. Selain pada tu, tekanan darah, air kencing ada dia cek. Nak cek air kencing, nak cek apa? Protein, creatinine, potasium. Kenapa sebenarnya kita kena tahu status kita? Untuk kenal pasti, kalau dah ada faktor risiko, apa perlu buat? Cegah, rawat awal. Tuan-puan, penyakit kencing manis, kalau dah glukos tinggi dalam darah, doktor cakap tak perlu makan ubat lagi, boleh reverse balik menjadi normal. Once doktor cakap dah dapat penyakit kencing manis, darah tinggi, apa lagi, buah pinggang, tak boleh reverse dah. Ia akan kekal dengan rawatan ubat-ubatan sebab untuk kawal saja. Okey. Sekarang ni saringan kesihatan, kalau dulu 35 tahun ke atas, sekarang dah boleh buat, 18 tahun dah boleh buat dekat klinik secara kerajaan. Macam mana nak buat? Dapatkan appointment melalui MySejahtera. Pernah buka tak appointment dekat MySejahtera? Tak pernah. Update tak MySejahtera? Tuan-puan nak buat ujian saringan HIV sebelum berkahwin, mesti buat appointment melalui MySejahtera. Okay, so kena download balik nanti dan update. Banyak dah saringan kesihatan. Nak scaling gigi dah boleh buat appointment. Nak pesakit luar boleh walk in, tapi boleh juga buat appointment. Pernah dengar tak klinik berhenti merokok? Para perokok ada tak usaha untuk berhenti rokok? Pergi ke klinik berhenti merokok? Tak tahu pun ada klinik berhenti merokok. Bila sebab klinik ada ubat untuk berhenti rokok yang dipanggil nicotine replacement therapy. Okay, banyaklah saya nak cerita. Okay, kesihatan seksual reproduktif, kehamilan, kelainan, imunisasi, banyaklah. Tuan-puan, apa yang saya bagi pada hari ini bukan terlalu awal. Sebab jangan anggap saya rasa ada je yang nak ambil khusus pada hari ini, tak tahu lagi bila nak kahwin. Betul? Ada yang dah tahu? Senang. Sebab isu-isu kesihatan, jangan anggap nak kahwin saja perlu jaga kesihatan, sebab kesan dia kepada keluarga. Orang yang makan tak sihat, contohnya banyak makan fast food hari ni, adakah besok terus jatuh sakit? Tidak. Dia bukan masalah overnight, dia makan masa yang panjang. Sebab itulah kena prepare awal, kena tahu awal macam mana kita nak jaga supaya tiada kesan masalah kesihatan bila dah berkahwin nanti. Okay, saya dah cakap tadi berkenaan dengan isu-isu kesihatan, bukan saja fizikal, bukan saja kita nampak orang terpakai tangan, orang tu demam, batuk, selsema, terbaring pucat, tapi juga melibatkan mental. Tuan-puan, ada satu kisah benar berlaku dekat Johor Bahru, saya rasa tahun lepas. Seorang suami sehat tubuh badannya, tapi dia bangun tidur pagi tu, dia ambil pistol dia. Kenapa dia ada pistol? Sebab dia anggota keselamatan. Dia buat apa? Dia tembak isteri dia sedang tidur. Physically sihat, tetapi bila ditanya kenapa, dia kata dia jealous kan isteri dia semalam dia nampak isteri dia bercakap dengan orang lain. Isu berkenaan emosi, kemarahan yang tak ada dikawal adalah kesan mental yang sangat memberi kesan dalam keluarga. Tuan-puan, semasa pandemik COVID yang lepas, kita berhadapan dengan PKP. Berapa kali kita PKP? Banyak. Yang besar 3 saya rasakan. Yang pertama, orang happy, tak boleh pergi kerja, sekolah ditutup. PKP kedua dah ada dah yang bergaduh dengan polis. Sebab apa tak boleh buka kedai, dia pergi buka juga dalam rumah dia. PKP 3, masa ni lah ramai sangat yang bunuh diri, yang call talian psikososial. Sebab apa? Masa ni juga kalau tuan-puan perasan, ada yang create apps tu yang angkat bendera putih lah, tak kempen angkat bendera putih. Kalau saya buka tengok lokaliti saya dekat Putrajaya sekalipun, banyak sangat plot bendera putih. Dan siapa yang nak membantu, dia angkat bendera merah. So yang merah sikit saja, yang putih terlalu banyak. So kesan dia masalah ekonomi, masalah pengurusan. Waktu PKP 3 ni, ramai yang dah dibuang kerja, yang tak ada duit nak beli susu, pampers anak atau sebagainya, memberi kesan kepada kekeluargaan yang perlu kita titik beratkan juga. Okay. Dalam Islam ditakdirkan juga kesihatan yang melibatkan kerohanian, iaitu spiritual health.
susah kita nak sebut tapi saya akan sentuh. Susah kita nak imagine sebab dia tak nampak dengan mata kasar. Ada pepatah Arab sebutlah al-aqlu salim fi jismi salim, akal yang sihat terdapat pada orang yang memiliki tubuh badan yang sihat. Kesihatan rohani rujuk kepada macam mana kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sehari berapa kali kita berhubung dengan Allah? Itu yang fardu 5 kali. Tapi tak semestinya masa-masa kita tak solat, waktu kita tengah bekerja, itu bukan masa kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa Allah cakap ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat Allah, hati akan tenang dan tenteram. Tak kisahlah dekat dunia ni kaya macam mana pun, duit banyak, gaji banyak, tapi tak solat, ingat ketenteraman dalaman tak akan ada. Waktu tu ada je benda yang kita rasa tak cukup, tak manis kehidupan, yang sukar untuk kita explain dengan keadaan fizikal kita. Kesihatan mental, saya teringat semasa PKP macam mana keadaan sosioekonomi yang saya cerita tadi. Ada satu kisah seorang pelajar semasa PKP lah. Semasa PKP belajar melalui PDPR. PDPR tahu kan, yang Google Meet dekat sekolah. Ada kisah seorang pelajar sekolah menengah, bila dah terlalu banyak sangat PDPR, dia sukalah semasa belajar dia buka online games. Mula-mula okey, tapi PDPR terlalu lama menyebabkan dia rasa dah terlalu shock main games. Mak dia pun tak tahu benda tu dan tak ambil tahu. Sebab sekolah kan. Tapi nak jadikan cerita, pelajar ni tiba-tiba pada satu hari mak dia kemas katil. Sebab nak nak kemas katil lah, tukar cadar, sarung bantal. Tapi tiba-tiba dia terjumpa pisau tajam di bawah bantal. Mak dia terkejut, dia tanya, "Abang, kenapa ada pisau tajam?" Mak pun untuk siap daging dekat dapur. Mak dia terkejut bila anak dia tanya, "Mak, sebenarnya dia terdetik dalam hati dia, setiap kali dia kalah main online games tadi, dia nak tikam diri." Itu di level yang tak sepatutnya. Sebab anak-anak untuk kesihatan mental kena tahu dia punya dia punya tindakan, dia punya aktiviti. Bukan nak menghukum. Saya perasan sekarang ni mak ayah yang muda-muda suka sangat senang bagi anak untuk main telefon, gadget kat kedai makan dan sebagainya. Bukan cakap tak boleh langsung, tetapi kena limit. Agak-agak berapa jam sehari? 2 jam hingga 3 jam maksimum. Kalau lebih 4 jam sehari is considered addicted. Addicted, ketagihan, perlu dirawat. Okay, so kena ingat benda ni, bukan saja kita nak physically secara sihat, tapi mental juga kita kena jaga anak-anak kita. Right. So next adalah kesihatan fizikal. Ada 2 komponen, iaitu amalan cara hidup sihat dan juga penyakit genetik. Amalan cara hidup sihat, satu pemakanan yang sihat. Okay, saya akan sentuh satu-satu nanti. Yang kedua adalah yang melibatkan aktiviti fizikal atau senaman. Yang keempat, pergaulan sosial yang mengikut syariat. Tabiat ada yang baik. Dan yang kelima, pemulihan stres yang efektif. Saya rasa stres saya tak akan sentuh banyak. Saya tak nak tahu apa stres 2-3 kali. Sebab dah ada tajuk berkenaan pemulihan stres dan konflik. Betul? So benda yang agak sama, saya tak akan ulang beberapa kali. Okay. Dari segi pemakanan sihat, Allah dah beri panduan kat kita. Allah cakap apa dalam Al-Quran? Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. 2 perkara Allah cakap, makan apa saja di muka bumi, tapi pilihlah yang halal dan thayyiban. Thayyiban apa? Yang baik, yang tak memudaratkan. Halal dekat Malaysia senang tak kita nak cari? Sebab apa senang? Sebab apa senang? Sebab senang lah. Sebab apa senang? Sebab kita negara Islam. So banyak sangat choices yang halal dekat Malaysia. Kita tak pernah tanya pun. Kalau pergi kedai makan dekat kampung sini, majoritinya Muslim, tak tanya pun makcik tu ayam ni halal tak makcik sebelum ambil. Betul tak? Sebab kita rasa